Dah belajar 40 lori dah ni. Dah berantang ustaz datang. Tapi kita jangan melihat ke dalam diri. Kita belajar untuk tengok orang je. Letih. Jadi ya, ini yang nak diangkat. Kalau boleh pada Umi fokus pada karakter. Dakwah Umi nak bangun karakter orang. Nak bangun jiwa tu supaya dekat dengan Allah. Itu kekuatan. Walaupun Umi taklah terdekat mana pun. Tapi berkongsilah kekuatan. Kita sama-sama menuju syurga Allah. Bila kamu ke depan, kamu jumpa maut. Betul? Bila kamu ke depan, kamu jumpa ajal dari kiri kanan. Jangan belakang pun ajal, atas ajal, bawah ajal. Kemana pun kamu bergerak, kamu sedang menuju kematian. Takut ke tak? Ingat ke tak? Dan pastinya sudah banyak mendengar cerita ataupun kita kata ke majlis-majlis Madu Rasul. Betul? Oleh kerana bulan ini masih lagi bulan kesayangan, bulan lahirnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sekali lagi tidak putus untuk membicarakan siapa kita dengan Rasulullah. Sejauh mana kasih sayang kita? Apa tanda kita sayang Rasulullah? Kita kata sayang Rasulullah dan juga sayang Allah, dua modal paling penting untuk masuk syurga. Jadi kita dah tanya diri kita, sayang Allah ke tak? Allah sayang kita ke kita sayang Allah? Mana paling banyak? Kita sayang Allah ke Allah sayang kita? Allah sayang kita. Ini kena sedar banyak-banyak. Bahawa kalau kita kata Allah sayang saya adalah tidak layak kalau saya tak sayang Allah. Apa tanda kita sayang Allah? Selagi masih bernapas kita harus sayang Allah. Apa tanda? Saya selalu tanya soalan ini supaya tidak leka. Apa tanda? Ikut perintah Allah lagi. Okey, artinya sekali lagi kita nak bangun kekuatan, kita dihadiahkan dengan Rasulullah, kita dihadiahkan dengan Quran, kita dihadiahkan dengan kesihatan, kita dihadiahkan dengan segala nikmat tanpa kita minta, tak minta pun dapat, betul? Oleh itu sekali lagi kita simpulkan bahawa kalau kita benar-benar sayang Allah, kita terima semua takdir Allah. Ini modal nombor 1. Bila semua takdir Allah, tapi kalau kita ibadah, kita zikir, kita begitu, kita begini, tapi tak terima takdir. Pasal apalah demam tak hilang-hilang? Kenapalah sakit tak sembuh-sembuh? Kenapalah anak saya tak nak dengar cakap? Kenapalah suami saya begitu begini? Kenapalah hidup saya begini-begini? Kenapalah saya kena bercerai? Kenapalah anak saya meninggal? Kenapa saya masih susah? Jadi selagi ada dalam kepala kita mengapa, bermakna kita belum terima takdir Allah. Jadi tolong masukkan dalam kepala kita, dalam fikiran kita, dalam percakapan kita, dalam pergaulan kita. Pasal apalah dia tak tegur saya? Itu pun kita sakit perut tu. Saya senyum dengan dia, dia buat tak tahu je. Betul tak? Macam kita tak hebat sangat, betul tak? Jadi sekali lagi terlalu banyak mengapa akhirnya kita lekang dengan Allah. Sebab itu takut Allah ke rindu Allah? Iya, ke rindu, gelap macam tak rindu je. Ni kekuatan. Masa makan tak macam tak rindu je, semua nak makan. Nak makan sedap kan? Nak makan banyak? Nak makan sedap kan? Nak makan sehat? Betul kan? Kalau tak sedap makan tak? Kebanyak itu kita pergi kedai tu sedap. Betul? Tak ada orang kata jom pergi kedai tu sehat. Tak ada. Belum jumpa lagi. Okay? Itu menunjukkan kita dusta dengan Allah. Okay, selagi kita mencari makan sebab sedap. Bila sedap maknanya nafsu. Nampak air ingat apa? Saya selalu tanya ni. Nampak air ingat apa? Dahaga, betul? Ada ingat lain tak? Ni masalah kita. Jadi cinta Allah bermakna kita melihat air siapa buat? Air siapa buat? Allah. Kenapa masa tengok air tak ingat Allah? Saya kalau tengok kuih ni teringat mak saya. Mak saya suka kuih ni. Betul ke tak? Saya kalau tengok warna baju ni, mak saya suka benar warna ni. Ingat mak. Tapi masa tengok air tak ingat Allah. Kita ingat nak minum. Bermakna kita sangat besar dipegang oleh nafsu. Kalau baju nak cantik, betul? Kalau boleh nak mahal, betul? Baru kelas ke. Betul ke tak? Bukan kita beli tudung sebab nak menutup aurat. Beli tudung nak
Nampak kelas, nampak lawa. Jadi ke rata-rata sekali lagi kita ada dua dalam tubuh kita, itu ada iman dan ada nafsu. Kalau cinta Allah, kita nak kuatkan iman, bukan kuatkan nafsu. Sebab itu kita kata, ya Allah, air kosong je baginya, bagilah air sirap ke air apa ke. Kita kata air sirap sedap. Air kosong? Siapa orang datang rumah dia bagi air kosong kat tangan? Siapa yang orang datang tamu datang rumah dia bagi air kosong kat tangan? Kenapa? Sebab kita akan bagi air manis punya, garanti punya. Mana baik air kosong ke air manis? Belajar macam-macam, cakap macam-macam, buatnya haram. Nampak tak? Ini kekuatan. Dan macam tu lah kita dengan Allah. Kita rasa kita sayang Allah, tapi buat benda yang Allah tak suka. Kita kata kita rindu Allah, tapi cakapnya rindu anak saya. Lama tak jumpa lah. Apa hal lama tak jumpa? Awak pergi mana? Betul? Ini kekuatan. Kita tak pernah rasa kita hilang Allah. Okay. Sebab itu Allah letak nama dia daripada 113 surah. Betul? Tak ada surah yang tidak dimulai dengan bismillah ke surah At-Taubah. Betul? Nak bagi tahu kita setiap keadaan dan ketika Allah sayang kita. Bagi tahu Allah Maha Pengasih, Allah Penyayang. Allah Pengasih, Allah Penyayang. Tapi mukanya sombong juga. Tak jumpa penyayang juga. Tak jumpa pemurah juga. Hari-hari baca bismillahirrahmanirrahim. Betul ke tak? Ini kekuatan yang nak dibangun. Aku belum lagi cinta Allah ni. Aku belum lagi pengasih, belum lagi penyayang. Muka garang-garang lagi. Cakap kasar-kasar lagi. Kedekut setengah mati lagi. Maka sekali lagi kita semak balik diri kita. Kita nak jumpa, ini masih dalam bulan terbaik. Bulan yang Allah bekalkan untuk bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Minta maaf lah yang baru datang, mama jumpa penceramahnya garang-garang hobi ni. Apa jauh berbeza dengan penceramah lain. Betul? Ni kekuatan. Jadi kita kata bulan Rabiul Awal kita berjumpa Rasulullah. Betul? Jumpa belum? Apa tanda rindu Rasulullah? Selawat. Okey. Kalau selawat nombor 1, jadi Al-Quran bukan hadiah teragung untuk wahyu Rasulullah. Nampak tak? Apa wahyu terbagi? Apa hadiah teragung yang Rasulullah bawa untuk kita? Al-Quran. Tapi kenapa tak cakap hadiah teragung tanda aku rindu Allah, rindu Rasulullah kerana melalui Al-Quran. Nombor 1 yang Raja Rasulullah tanda apa? Syariat yang aku bawa tolong pegang. Akidah yang aku bawa tolong pegang. Amal dan jadikan sebahagian daripada kehidupan. Selawat masa bila? Bulan Rabiul Awal. Paling banyak selawat. Kulu gila selawat. Betul? Tapi selawatnya kosong. Sebab tak ada yang nangis masa selawat. Tak ada yang sedih masa selawat. Masa yang tak ada yang rasa dia selawat. Ya Allah. Ya Nabi, salam alaika. Supaya selawatnya masuk. Tapi selawat kita di mana? Di bibir. Ini masalah besar kita. Jadi perangai Rasulullah tak masuk. Sebab itu wahyu teragung ialah wahyu yang ada dalam Al-Quran. Tak ada lagi kitab-kitab terbaik selain Al-Quran. Sebab apa dia kata kitab terbaik? Kerana tidak dicampur tangan oleh siapa-siapa pun. Kitab-kitab lain sudah dibega-bega di padri-padrinya. Tapi kitab kita, Al-Quran, tidak pernah dicampur tangan oleh siapa-siapa. Bermakna asli dari Allah, asli dari Jibril, asli juga kepada Rasulullah. Dan asli jumpa kita. Bermakna tanda kita ada Rasulullah sebab apa? Adanya Al-Quran. Ini yang kita nak fokuskan balik. Sebab itu selawat 4 juta pun, tapi kalau Al-Quran tak pegang, syariat tak ikut, hukum tak ikut, kat mana nak lekat selawatnya? Saya bukan anti selawat. Ya, maksudnya selawat cantik, betul. Tapi itu dah hujung-hujung. Kekuatan pertama dia, apa syariat Rasulullah yang aku nak bawa? Apa perangai Rasulullah yang aku nak bawa? Sejauh mana aku cinta Rasulullah? Okay? Adakah sudah masuk, menyatu di dalam hati?
Okay. Kekuatan ini yang kita jarang-jarang angkat. Sebab itu sekali lagi kita kata nak bermujahadah. Apa makna mujahadah? Entahlah, tanya je banyak. Sebut je lah. Okay. Tak maaf lah banyak weh. Orang belakang banyak tak nampak ni, tu yang sebab jadi dia tersengit-sengit sian ni. Tak tahu nak ngaga. Ada 3 lagi kosong kat depan. Siapa yang berminat? Okay, siapa nak masuk syurga cepat, dia kena duduk depan. Okay. Okay. Jadi yang kita nak bincang kunci mencari syurga. Pertama kita kata mujahadah. Apa maksud mujahadah? Kita berusaha sebanyak mungkin, sekuat mungkin, setepat mungkin bila-bila masa untuk tidak lagi mengulang kesalahan, mengulang dosa, mengulang dusta, mengulang maksiat. Artinya berusaha semampu mungkin. Okay. Artinya best of the best untuk terus merasa dekat dengan Allah. Sebab mujahadah sangat penting kerana dia pintu masuk untuk dapat takwa. Siapa layak masuk syurga? Orang-orang yang bertakwa. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Aku ni dah masuk ke tidak jadi orang bertakwa? Aku ni orang beriman ke tidak? Pertama orang Islam, kedua orang beriman, 3 orang. Ini yang kita nak angkat. Itu yang besarnya. Ada banyak lagi lah tahap-tahapnya dan hujungnya adalah bertakwa. Sebab itu jadi orang bertakwa, Allah bagi rezeki tanpa kita tahu. Talak, betul? Bagi rezeki tak tahu, bagi rezeki tak tahu sumber, tak tahu sumber. Tak tahu bila, sebab apa, betul? Aku bagi mereka rezeki yang mereka tak tahu, yang mereka tak pernah jangka. Jadi rezeki hari ni apa? Majlis ilmu. Tak sangka ikut kawan. Ya Allah, sebaik awak ajak saya kan. Ada tak macam tu? Ada, tak sangka sampai USJ 18. Tak sangka, you bayangkan. Kalau tak sangka ada dalam perancangan ke tak ada? Tak ada dalam perancangan. Dan sakutnya niat pun tak ada. Apa niat? Datang saja tengok menceramah. Saja ikut kawan, dia sombong pula tak ikut. Esok dia tak nak kawan saya. Niatnya juga salah. Kita nak bangun balik, betulkan balik niat. Aku tadi betul lah kawan ajak. Tapi ya Allah, kau nak betulkan balik niat aku. Aku datang nak dapat ilmu. Dah dapat ilmu buat apa? Amal. Dah dapat amal jadi apa? Dah tak ada ujung pula. Kalau masak ujungnya apa? Makan. Betul? Betul ke tak? Okey, jadi bila kita sampai dapat ilmu, maknanya pertama aku datang ikut kawan. Temankan kawan. Kawan ajak. Kita pun tak sangka. Betul? Jadi kalau makan kita kata pertama masak, kedua makan, ketiga kenyang. Jadi kekuatan yang dalam majlis ilmu, pertama datang kawan ajak, okey. Setelah kawan ajak, aku nak betulkan niat, aku nak dapat ilmu. Dah dapat ilmu, nak pakai jadi berubah. Ya Allah. Pakai tapi tak berubah. Puasa tiap-tiap tahun, betul? Betul. Puasa tiap-tiap tahun. Baiknya bulan puasa je. Lepas bulan puasa, raya habis jadi hantu raya balik. Ini kekuatan kita tak lekat. Ada bulan Ramadan, bulan terbaik yang Allah bagi ujian. Siapa lulus bulan Ramadan, insya-Allah Allah bagi kekuatan. Tapi kita lulus masih di bulan Ramadan je. Lepas bulan Ramadan tak ke mana puasanya. Sebab itu kita tak cinta puasa sunat. Kita tak cinta puasa sunat. Kita rasa alah sunat je kot. Okay. Kerana sunat pada Rasulullah, kalau dia mengaku betul-betul pengikut Rasulullah, apa yang Rasulullah buat itu wajib pada dia. Faham tak? Bukan maknanya hukumnya wajib. Walaupun Nabi kata ini sunat, tapi sebab aku nak dekat dengan Rasulullah, aku nak ikut Rasulullah, ejah-ejah lah sikit mana-mana yang tak nampak. Ke tengah sikit ke. Kesian dia gini. 1 jam ni penat oh. Okay, minta maaf banyak. Cubalah tinjau kau mana kan. Okay, kekuatan yang kita nak angkat. Kekuatan yang kita nak angkat ialah merasa bahawa datang ini bahagia. Datang ini aku nak berubah. Datang ini apa perubahan nak buat. Sebab lepas Ramadan tu patutnya apa? Kita jadi lebih
pendiam. Tak banyak cakap. Ini mulut tak cakap, jari bercakap. Betul ke tak? Jumpa kawan, tak kira masjid ke surau ke. Ada orang ke tak ada orang, sembang. Asal kau tak bersembang sekarang ni macam baik je. Nak terbiak ke apa? Loh. Tak bercakap. Sebab itu latih diri. Sebab itu kita kata orang yang bermujahadah. Mujahadah artinya apa? Berusaha sebaik mungkin untuk melayakkan diri supaya dapat dekat dengan Allah, akhirnya dapat namanya takwa. Takwa maknanya dia sudah merasa bahawa di mana pun aku berada, aku sudah di bawah kawalannya Allah. Aku sudah dilihat Allah, aku sedang bersama dengan Allah. Sama dengan Allah tak sekarang? Betul ke? Rasa tak? Maka yang kita paling sulit ialah nak merasa. Tahu tak Allah itu hebat? Tahu tak Allah itu kuat? Tahu tak Allah mendengar? Tahu ke yakin? Oh yo. Dah tahu yakin. Pertama tahu, kedua faham, ketiga yakin. Apa tanda yakin? Allah Maha mendengar. Apa tandanya yakin? Kan tak boleh jawab. Letih. Dah belajar 40 lori dah ni. Dah berantang ustaz datang. Tapi kita jangan melihat ke dalam diri. Kita belajar untuk tengok orang je. Letih. Jadi ini yang nak diangkat kalau boleh pada Umi fokus pada karakter. Dakwah Umi nak bangun karakter orang, nak bangun jiwa tu supaya dekat dengan Allah, itu kekuatan. Walaupun Umi taklah terdekat mana pun. Tapi berkongsilah kekuatan, kita sama-sama menuju syurga Allah. Bila kamu ke depan kamu jumpa maut. Betul? Bila kamu ke depan kamu jumpa ajal dari kiri kanan, jangan belakang pun ajal, atas ajal, bawah ajal. Kemana pun kamu bergerak, kamu sedang menuju kematian. Takut ke tak? Ingat ke tak? Faham ke tak? Yakin ke tak? Maka kalau kita yakin Allah Maha mendengar, nak tak cakap tak cantik? Oh, tengok WhatsApp ada 4 lori benda tak cantik cakap. Benda tak penting cakap. Benda yang tak mendekatkan kita dengan Allah. Hari ni kita masak ini makan tengah hari kita. Apa bedanya di WhatsApp kat orang? Hari ni kita makan di restoran ini. Nampak? Semua nak cerita kat orang. Padahal benda tu tak penting pun dengan siapa-siapa. Tapi riak ujubnya besar yang kita tak sedar. Apa saja yang kita cerita dalam Facebook kita, apa saja yang kita cerita dalam Twitter kita, dalam apa lagi macam benda. Rasa-rasa dekat dengan kita dengan Allah ke jauh dengan Allah? Ni dosa tangan ni empat gantang ni. Ya Allah dengar kata-kata kecup perut. Oh ya Allah mak siapa pula tu? Tak jawab susah, sorry lah lambat jawab. Dengan Allah lambat zikir tak rasa pun. Dengan Allah lambat solat, ya Allah maaf, ya Allah. Tak ada. WhatsApp lambat, maaf lah call tak dengar. Maklumlah kita di dapur. Betul ke tak? Tapi call Allah letih. Oh masuklah kejap, lepas tinggal kejap, itulah kejap. Zuhur kan panjang. Kalau kita rebut nak ambil call daripada handphone, kenapa tak rebut ambil call daripada Allah? Apa gunanya azan? Azan tu nak bagi tahu ke nak panggil? Oh sedar manggil. Dah azan. Tapi tak datang. Pasal apa? Begik. Betul? Jadi kalau boleh kita nak bangun balik kekuatan. Setiap kali call panggil, angkat. Mencari dalam handbag mana dia. Betul ke tak? Berbunyi tak tahu pula tertutup. Jauh. Lagi kelilau cari. Betul? Tapi kalau Allah panggil, nanti kejap lo. Makan dulu Masuk dulu, ngemeh dulu. Kerang senang. Lepas solat terus tidur. Nampak tak? Kita nak lewat-lewat itu tandanya sayang Allah ke tak? Namanya sayang tapi tak sayang. Ini kita kata, kalau kamu kata sayang tapi kamu tak tunjuk sayang, kamu berdusta, kata Imam Ghazali. Sanggup ke berdusta hari-hari? Berdusta hukumnya apa? Dosa, jangan main-main. Kata sayang Allah tapi lawan Allah.
Kalau yakin, sebab itu misalnya cakap kan, pertama kamu tahu, ni belajar, tahu semua. Tahu dosa. Ngumpat tahu kat dosa? Tahu. Betul? Tapi yakinnya hilang. Kerana kalau kamu yakin Allah Maha mendengar, kamu tak akan cerita buruk. Tak akan cerita larut, tak cerita hudung, tak cerita kasut, tak cerita tu gelang, tak cerita. Ya, ada offer. Cerita offer 90%. Rebut kita. Jadi kita tak mampu jaga mulut. Sebab itu Nabi kata, apa yang menggelincirkan kamu lebih banyak orang wanita di syurga? Kerana tak boleh jaga mulut. Makan dan makan dan makan. Banyak makan ke banyak zikir? Kan dah kata dah. Jadi kita sekarang nak tolong bangun keyakinan. Kalau Allah itu melihat, kita masih boleh tak buat meragam? Masih lagi ke malas? Saya malas lah. Malas. Siapa malas masak? Malas masak. Masak tu ibadah ke bukan? Ibadah ke bukan? Ibadah tapi kan malas. Lawan Allah. Tak nak ibadah. Tak seronok ibadah. Okey, sama juga sedekah. Sedekah tu ibadah ke bukan? Ibadah tapi seronok tak nak sedekah? Kalau ada muka bahagia nak masuk dan tabung, bahagia. Tapi kebanyakan nak masuk dan tabung apa? Ini tabung tak ada kan? Ada. Tabung nak masuk duit dalam tabung terbuka, tak ada bahagianya dah. Dan nak bagi banyak ke sikit? Rata-rata dalam kepala kau ada RM1, kau ada RM2. Betul? Dah tak ada cari. Yo. Mana duit kecil ni? Takut nak masuk dia besar. Sayang Allah ke tak? Ni yang kita kata, apa yang kamu cakap kebanyakannya dusta. Sebab kamu tak seronok bagi kerana Allah. Kamu bagi kerana orang. Kamu tolong bukan kerana Allah, kamu tolong kerana orang. Tu jiran awak takkan tak boleh tolong. Patutnya tolonglah jiran. Itulah dia pun tolong saya selalu. Jadi saya pun kena tolong dia lah. Allah tolong kamu 24 jam. Kenapa tak nak tolong Allah? Siapa tolong agama Allah, Allah tolong dia 101%. 101. Cara Allah bantu dia. Siapa mudahkan urusan Allah, Allah mudahkan urusan dia. Tak ke tak nak? Tapi sudah pasal apa tak boleh, pasal apa gini, pasal apa. Banyak sangat pasal apanya. Apa sebab banyak pasal apa? Sebab hubungan dengan Tuhannya belum dekat. Orang yang hubungan dengan Allah tak cegi dekat jauh. Jalan tu susah, tak apa, Allah ada. Benda kuih ni susah nak buat, Allah ada. Nampak dah? Nak pergi USJ ni susah, tak ada orang. Allah ada. Grab ada. Kalau mahu. Maka kekuatan kerana Allah itu mesti jadi nombor 1. Bukan tanya malas ke tak malas ke, suka ke tak suka, boleh ke tak boleh. Yang penting ibadah atau tidak. Kalau datang ni duduk bersila, tak ingat apa, tak buat apa, ngantuk, tak apa, masih dapat pahala. Belum dapat kalau ngantuk, ilmu tak dapat weh. Mata buka tak dapat, apa lagi mata tutup. Kecuali orang buta, matanya Allah bagi buta, tapi otaknya Allah bagi terang macam kamera. Apa dia dengar semua ingat. Okay. Sebab itu ada 20 orang pelajar buta. KPLI. Lulusan ijazah. Masuk kuliah nak jadi cikgu. Markah tertinggi orang buta. Tak malu ke? Orang celik buat apa? Kerana orang buta tak pernah fikir benda lain, tak pernah tengok benda lain. Fokus. Okay. Jadi mereka terbaik. Okay. Lalu jalan. Orang celik 4 kali, 5 kali jatuh. Orang buta sekali pun tak jatuh lalu dekat tangga. Tak pelik pun tak juk. Ni kekuatan. Jangan kata orang buta jatuh lah, patah lah. Tak. Jangan lalu situ. Jalan tu tak elok dah. Mereka tahu dah. Tak. Tongkat je tak pernah jatuh. Kita tergolek-golek jatuh. Ini pengalaman peribadi melihat bersama dengan orang buta. Letak tangan kat meja ni. Ada komputer rosak. Jadi panggil komputer orang buta. Panggil orang buta repair. Kalau tak tengok dengan mata kepala, kita rasa, nampak tu. Kenapa lama sangat nak repair komputer ni? Kan kita nak guna untuk kelas. Orang yang repair tu sibuk sangat. Dari mana orang yang repair tu? Dari Bradfield lah. Dari pusat orang buta.
Loh, yang datang nak repair tu pun buta. Ha? Umi bawa dia masuk ke bilik komputer tu. InsyaAllah itu memang membuat kita insaf sangat. Ini cerita. Dia baru letak tangan kat meja je. Dah berapa lama kelas tak ada. Dah berapa lama meja dia tak dipakai. Apa tanda? Macam mana dia tahu meja tu lama tak pakai? Tangannya rasa habuk. Kita 4 lori habuk tak rasa. Jangan main-main tu. Ini komputer dah lama banyak terbiak. Dia baru pegang butang komputer saja. Tekat keyboard data orang tua kan. Pegang keyboard. Apa biar lama benar ni tak pakai. Mi kata mana tahu lama tak pakai. Habuk atasnya. Semua berhabuk ni keyboard ni. Masya Allah. Nak suruh cabut benda belakang-belakang tu kan. Kita tertonggeng nak mencabut skru. Dia raba dari depan je. Ya. Pung cabut semua. Menghantar dia bawa balik komputer tu ke pejabat dia. Di pejabat tu tinggi berdiri komputer. Okay. Saya kata mana awak nak tahu siapa punya komputer? Kita nak hantar nak tinggal. Macam mana nak tahu itu komputer kita? Allah bagi. Kalau tak insaf juga, aduh letih weh. Itu baru orang buta. Kita ni celik mata tapi buta. Faham tak? Sebab mereka berjalan pakai akal, pakai perasaan, pakai hati. Bayang kita jalan, sebab kita dah masuk kuliah hari-hari. Bunyi kain kita tu, bunyi kasut kita, bunyi langkah kita, itu Umi je. Hui, mana tahu? Bunyi tapak langkah tu dia boleh agak. Dia boleh gas. Jadi kalau kita pakai baju kurung ke baju apa jubah ke kan dia berbunyi. Bunyi itu dia boleh kesan. Ya Rabbi. Takutnya kita halusnya kekuatan mereka. Pendengaran mereka. Itu contoh. Jadi kita pendengaran bagus tak? Bagus tak pendengaran kita? Allah Maha mendengar. Betul? Kalau yakin, tadi tahu percaya. Betul? Percaya ke tak percaya? Percaya. Yakinnya ada tak? Apa tanda yakin? Yakin Allah Maha mendengar. Bermakna aku tak akan cakap benda buruk. Aku tak akan cakap hai orang. Aku tak cakap benda yang membuat aku jauh dengan Allah. Aku tak bercakap kecuali benda baik. Sebab itu orang yang nak bermujahadah, orang yang nak membersihkan diri, nak dekat dengan Allah, pertama dia kurang bercakap. Tolong simpan-simpan. Belajar untuk diam. Bercakap bila perlu. Jangan cakap sampah-sampah. Boleh faham? Apa maksud sampah? Pertama bercakap benda yang tak ada faedah. Diam bercakap tak ada faedah. Yang dengar tak ada faedah. Saja. Awak masak apa hari ni? Masak tempoyak. Macam mana awak masak tempoyak je? Apa faedah? Ha? Betul ke tidak? Bermakna kalau kita masih mampu bercakap benda sampah. Benda sampah maknanya apa? Tidak membuat kita jadi lebih baik. Tidak membuat kita jadi lebih dekat dengan Allah. Hanya buang masa. Sebab itu dipesan. Wal'as. Demi masa. Ingat. Tahu terjemahan. Faham. Tapi masa terbuang. Ya Rabbi. Sambil menunggu tadi. Seronok ke tak? Tak seronok, risaulah ada ke tidak penceramah ni. Selalu dia datang cepat ke. Ngumpat penceramahnya dia. Bukan doa, ya Allah bagi cepat sampai ya Allah. Jadi soalan pertama, pasal apa lambat? Nampak tak? Kita selalu dengan anak macam tu. Dengan suami pun macam tu. Asal lambat sangat balik. Patutnya syukur alhamdulillah balik juga akhirnya. Betul tak? Go by doa dah. Kita go merancang apa dia ngeting dengan siapa, pergi jalan dengan siapa ke. Siapa? Ya Allah. Pengalaman Umi, isteri jumpa payung je sebelah tempat duduk suami. Apa soalan dia? Ni payung siapa? Macam mana ada payung kat sini? Ya Karim. Baik ke buruk punya tu? Buruk sangka ke baik sangka? Buruk sangka. Selipar Jepun aja duduk sebelah. Ya Rabbi.
Menumpang kita orang. Ini nak bercerita, tak yakinnya kita. Dan Allah itu maha melihat. Dan Allah itu maha mendengar. Kalau dua ni saja pun, insya-Allah kita dah jadi baik sangat dah. Boleh nampak? Belum yang 90 berapa lagi tu? 99 tolak 2 berapa? Allah. Yang lembut itu Allah. Yang sabar itu Allah. Ngaku hamba Allah beria-ria. Ni yang minat. Walaupun kita tak belajar banyak ilmu tinggi-tinggi, tak buka buku kitab besar-besar. Tapi kekuatan yang kita nak angkat, biar sikit tapi kental. Ni kekuatan. Sebab itu ahad. Bila sebut ahad je. Allah Esa, Allah yang satu, Allah. Satu tu je. Selamat tak? Selamat. Kita ya Rabbi. Sebab kita boleh sebut 99 tapi tak pakai. Tak pakai apa kekuatan. Kecuali Al-Mutakabbir itu tak payahlah pakai. Memang dia yang maha kuat. Dia yang maha tinggi. Dia yang maha perkasa. Itu tak payahlah. Ambil yang lain-lain. Okay. Jadi kekuatan yang pertama kita kata, saya jadi mengaku hamba Allah ni sebagai apa? Tandanya apa kebuat sebagai hamba Allah? Kalau kita buat sama macam orang lain, maknanya kita hamba Allah bukan? Hamba setan. Hamba nafsu. Ni kekuatan. Cakap pasal makan boleh 4 hari 4 malam. Kalau hal makan hidup kita weh. Dalam WhatsApp cari ni mana kedai makan terbaik ni bro. Mana kedai makan viral ni. Okay. Jadi makan ikut nafsu, makan nak sedap. Makan nak banyak macam-macam. Kedai tu ada macam-macam. Wah, itu yang kita cari. Padahalnya makannya banyak macam ke sikit macam? Sikit je. Takkan nak makan semua macam kedai nasi kandar tu. Siapa ke bawa mari? Nak kuah campur ke kuah tak campur? Rupanya nasi kandar semua lauk yang ada tu, semua kuah ni campur. InsyaAllah, rasa apa? Contoh, sebab tak pernah rasa, okeylah jalan. Rupanya tak boleh makan rupanya. Udah macam-macam rasa 10 lauk. Tak. La ilaha illallah. Rasa macam mana nasi? Boleh faham? Maka sekali lagi, kita kata saya rindu Allah bermakna saya taat semua. Saya faham saya bersama Allah. Allah tengok saya. Allah urus saya. Allah bagi hasilnya saya. Sebab itu masak sedap ke tak sedap? Siapa masak dengan Allah, masak dengan sebut nama Allah, berzikir kepada Allah, serah pada Allah, sedap ke tak sedap? Mesti sedap. Tapi kalau main campak-campak pakai resipi syahwat, tak sedap juga. Kalau tak masuk nama Allah. Sama jangan nak urus anak. Berapa banyak doa, berapa banyak marah. Pasal apa tak mandi? Pasal apa tak pakai baju? Saya pakai baju macam ni. Pasal, ya Allah. Urusnya tak pakai nama Allah. Ya Allah. Ingatkan dah mandi dah. Kan lain bunyinya. Dengan siapa tak mandi lagi? Bila nak makan? Ya Allah. Bermakna dapat ilmunya satu je. Tapi pakai untuk keselamatan. Sebab itu walaupun jangan banyak sangat. Tapi satu pun tak pakai. Maka kita katakan saya sayang Allah. Bila saya sayang Allah, kita tidak, Allah dah memang sayang kita, betul? Engkau taat, engkau tak taat, tetap dapat rezeki, betul? Engkau kafir ke, kau bukan Islam ke, tak Islam, tetap dapat rezeki, betul? Sebab itu rezeki bukan Allah kaitkan dengan kafir atau beriman. Kalaulah berkaitan rezeki berkaitan dengan iman, yang paling mati orang bukan Islam lah. Okay, sebab tidak beriman, betul? Jadi sekali lagi kita nak bangun kekuatan, orang bukan Islam pun pakai Ya Razak juga. Kita pun pakai Ya Razak juga, betul? Tetapi Ya Razak mereka lain dengan Ya Razak kita, betul? Percaya mereka lain dengan percaya kita, betul? Kita nak pakai sebab orang bukan Islam untungnya semua ada di dunia. Sebab itu Allah lambak semua rezekinya kat dunia sebab nanti di akhiratnya tak ada. Kita pun nak jadi kaya macam dia juga. Nak kerja macam dia juga 24 jam. Bermakna kita sama tak dengan dia? Sama. Dia tak sedekah, kita sedekah tak?
Tak juga. Kalau sedekah je bila nak kaya. Asyik nak membagi je. Kita yang cari. Pun satu hal juga. Itu sebab gitu kita ada jumpa hati yang sakit, hati yang mati, hati yang hidup. Kita nantinya hidup ke mati? Hidupnya main-main. Tapi hidupnya sakit. Sebab di samping buat baik, ibadah, solat pun dia, ngumpat pun dia. Solat pun dia, tak bohong pun dia. Letih. Hatinya sakit. Bila tak dirawat, dia mati. Jadi datang kuliah ni nak rawat balik hati. Ya Allah, selemari aku begini. Aku boleh percaya, aku boleh faham, tapi aku tak yakin. Yakin tak Allah melihat? Yakin. Jadi jangan tengok nak cari orang tengok. Saya pakai pusing sana, pusing sini, beli sana, beli sini. Sebab nak ditengok manusia. Niat kita, ya Allah, tunggu lindung aku dengan pakaian ini. Lindung aku daripada keburukan pakaian ini. Tapi kita, cantik tu dong. Itu bahagia sangat dah. Nampak dah? Cantik manusia kita cari. Cantik suami kita cari. Lawa tak saya hari ni? Biasa je. Baru sakit perut. Saya pakai baju baru ni bang. Tak perasan lah baru gedok. Jangan main sebab suami banyak tak perasan kita, betul? Bedak lah macam mana pun. Okey lah tu. Tapi perhatian suami lah yang kita cari mati-matian bila tak dapat sengsara. Dia tak peduli saya, tak kisah saya, tak pujuk saya. Tak peduli perhatian kat saya. Mati-mati minta bercerai kerana tak dapat perhatian manusia. Dia terlupa dia masih dapat perhatiannya Allah. Ni yang sebab kita kata, kamu ni hamba Allah ke bukan? Akhirnya jadi hamba setan. Jadi hamba nafsu. Kita dua je musuh ketat kita. Sebab tu Nabi kata, musuh paling ganas. Paling ganas maknanya yang paling sulit nak dilawan. Ialah nafsu. Nak mujahadah, nak jadi orang tinggalkan dosa. Sedangkan susah. Senang ke susah? Sangat-sangat susah. Sebab iblis atas bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kita ni dikurung di iblis sebenarnya. Sebab itu auzubillah minasyaitonirrajim tu mahal. Sangat mahal. Tapi kita tinggal. Kita nak buat apa pun mula dengan auzubillah minasyaitonirrajim. Bukan hanya dengan bismillah. Apa sebab ada auzubillah minasyaitonirrajim? Nak lepas dulu dari genggamannya syaitan. Jadi kekuatan yang nak diangkat hari ini kita bangun balikkan. Nak pergi mana pun, auzubillah minasyaitonirrajim, jangan tinggal. Kalau kita sudah yakin bahawa setan keliling kita. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jadi kekuatan inilah yang menyebabkan kita kata kalau ajal paling sulit nak melepaskan dari genggamannya setan. Orang nazak bila diteban oleh iblis, apa jadi? Tak boleh ngucap. Berapa ramai orang nazak tak boleh ngucap. Apalagi masa hidupnya tak membanyakkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini lesen nombor 1. Ini kita dah bincang dulu, tak nak ulang banyak kali. Jadi kekuatan tadi kita kata kita hamba Allah, terima takdir Allah. Terima rezeki Allah, banyak ke sikit. Terima sakit senang yang Allah bagi. Terima ujian yang Allah bagi. Kematian, demam, sakit, tak sembuh-sembuh, sakit, batuk 4 hari 4 malam, 3 bulan batuk, doktor tak sihat-sihat. Allah belum nak bagi. Awak minta berapa kali dengan Allah? Minta dengan Allah setiap kali makan ubat. Tapi kau dah makan anak ibu anak lah, kelapa laut lah. Semua tak lepas. Sebab terlupa Allahnya. Air kelapa je boleh hilang semua sakit. Sebab air tu dari Allah. Betul? Tak kena tanah, tak kena apa. Tapi tak percaya. Minum air kelapa lengan-lengoh, letih-letih, ngantuk. Ada orang cakap macam tu. Kerana air kelapa itu membetulkan balik urat kita. Daripada tegang-tegang, kalang kabut jadi tenteram. Sebab itu jadi letih, tidurlah. Kita pula buat prinsip, tak boleh minum air kelapa. Nanti badan sengal-sengal. Nanti badan jadi letih, layu je. Padahalnya itu nak merawat. Tapi sebab tak tahu.
Tapi minum air batu nak buat ais pula. Bergula lagi. Letih juga. Ni kekuatan. Boleh faham? Jadi sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Saya hamba Allah. Tolong pegang kekuat itu. Bila saya hamba Allah, saya tak nak jadi hamba syaitan, tak nak jadi hamba iblis, tak nak jadi hamba nafsu. Macam mana kira nak jadi hamba nafsu? Nak yang cantik je. Nak yang baik je. Nak yang sihat je. Tak nak sakit. Tak nak susah. Nak happy je. Betul? Sahabat 40 hari tak ada ujian. Jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, Allah dah lupa aku ke? Aku tak dapat susah 40 hari. Bahagia je. Takut Allah lupa kita pun. Orang yang tidak beri ujian takut Allah lupa. Go pergi. Apa nak buat apa pergi. Istidrat kita kena ingat. Kebaikan, kesenangan, kelapangan yang tak pernah ada ujian. Tak pernah susah hati, tak pernah sedih, tak pernah kehilangan, tak pernah sakit, tak pernah apa. Jadi Fir'aun tu. Jangan rasa bahagia sangat. Saya syukur Alhamdulillah sejak pindah ke USJ 18 ni. Sehat sepanjang. Jangan main-main tau. Boleh faham? Kerana ini menandakan kamu, Allah tak tengok kamu ni. Allah tak sayang kamu ni. Kerana tanpa ujian, maknanya kita tak menyebut nama Allah. Ya Allah sakitnya belakang. Ya Allah sakitnya kaki. Ya Allah sakit kepala pula. Ya Allah sakit gigi pula. Ya Allah. Kan banyak nak sebut Allah. Jadi bila banyak sebut Allah, sihat ke sakit? Masa sakit nak sakit tak? Kandak. Padahal Allah kata sakit tu kamu rehat. Sakit tu kamu sikit sebut benda salah. Kamu sikit tengok dosa. Kamu sikit berjalan. Kamu tak sembang banyak. Kamu banyak zikir ke aku. Bahagia tak kalau jadi sakit? Tak boleh. Mana? Maka sekali lagi, ujian-ujian yang Allah bagi itu sebahagian daripadanya untuk Allah panggil kita balik. Itu tanda kita jadi kita hamba Allah. Terima je. Tapi kalau kesah setengah mati, kan dia tak balik jumpa Allah. Itu tanda kita hamba Allah. Serah semua kepada Allah. Minta semua kepada Allah. Allah dia paling bahagia kalau kita minta merengek hari-hari. Sebab itu suruh jumpa 5 kali sehari. Supaya tak ada hari, tak ada saat, tak ada ketika kamu tak jumpa Allah. Jelas? Nak repair muka pun payah. Sebab tak ada pernah yang tegur, tak ada orang yang bantu. Jadi mukanya masam semua hidup. Mi kata kita ni di Mekah yang. Kita ni di Madinah apa muka kering benar. Dah apa itu doktor macam mana? Kerana sebut nama Allahnya sikit. Bila sebut nama Allahnya sikit, dalamnya keras. Emosi kita keras. Sebab itu bila kita marah, keras semua saraf. Jadi kalau hidupnya penuh dengan marah, itu ya muka keras. Saya pun tak tahu muka saya macam mana. Faham? Sebab itu Allah kata sebut nama aku masa duduk, berdiri, baring. Masa duduk sebut, masa baring sebut, masa berdiri sebut, masa berjalan sebut. Supaya dia dapat ketenangan, diteman di Allah, bersama Allah, ditengok, Allah dijaga, Allah dimudahkan. Ya Rabbi, dah tahu tapi buatnya dok. Tak dapat parking je setengah mati. Alamak, penuh lah parkingnya. Macam mana tak ada parking? Itu anak kat belakang, diam. Ibu tak ada parking ni. Padahal bukan ada kena-mengena pun dengan anak. Jelas setakat ini. Ini baru bercakap tentang tanda aku cinta Allah. Tanda aku sayang Allah. Tanda aku takut Allah. Dengan Allah dua je. Pertama kamu merasa melihat Allah. Atau kamu merasa dilihat Allah. Yang mana paling senang? Melihat Allah ke dilihat Allah? Dilihat Allah. Rasa ke tak? Ni masalahnya. Tahu dilihat Allah. Faham dilihat Allah. Tapi tak rasa. Kalau orang tengok, rasa aja. Ada apa? Apa tak tengok? Hutang tak? Tolong rasa Allah tengok kita. Suami tengok perasan tak? Tak tengok pun. Dah tua, siapa nak tengok? Okay.
Kita nak menengok atau nak ditengok? Kita ni. Nak ditengok. Ya Rabbi. Nak ditengok manusia. Tapi tak ingat ditengok Allah. Allah tengok kita 24 jam. Jadi kalau nak masam-masam, Allah akan dekat ke jauh ke? Nak marah-marah, Allah dekat ke jauh ke tak? Sebab itu tolong rasakan Allah itu bersama dengan kamu 24 jam. Siapa gerakkan jantung kita? Siapa pernah berhenti jantungnya? Siapa pernah berhenti? Tak pernah. Rasa tak? Rasa tak jantung tak pernah berhenti bermakna apa? Allah tak pernah tinggal. Oh Allah rasanya hidup. Bukan soal hidup. Nak bagi hidup Allah bagi. Tapi tolong rasa. Kalau jantung tak pernah berhenti bermakna Allah tak pernah tinggal kita. Betul. Puas isteri ke bukan? Ibu tunggal. Oh, okey. Siapa isteri? Saya isteri. Rasa tak anda isteri? Rasa. Apa tanda rasa? Sekarang ini suami anda tak ada. Betul? Anda rasa dekat ke jauh? Oh, dekat. Wah. Okay. Antara suami dengan jantung, siapa dekat? Jantung dekat. Tapi jadi siapa paling dekat dengan anda? Allah. Tapi yang dekat apa? Suami. Lampau. Nampak dah? Ni masalah kita. Jelas atau tidak? Kita tak rasa Allah terdekat sebab kita tak rasa jantung kita bergerak. Tak rasa masalahnya. Tahu jantung bergerak. Kalau jantung berhenti apa? Mati. Bermakna selagi kita hidup Allahnya sangat dekat. Rasakan. Bukan fikirkan. Tahulah. Bukan tahu. Fahamlah. Bukan faham. Rasa. Okay. Siapa rasa dia nenek? Rasa betul? Kalau tak rasa macam mana? Tak sedar diri orang tua ni. Betul ke tak? Tak sedar diri jadi mak, tak sedar diri jadi isteri, tak sedar diri jadi nenek. Okay? Bila ini tak sedar lah jadi hamba Allah. Jadi yang paling dekat dengan kita siapa? Tak payahlah cerita suami dekat. Suami tak ada pun sini. Tapi dekat je. Rasa dekat sebab saya isteri. Rasa. Tolong pegang ini. Rasa tak kita hamba Allah? Rasa ke tak rasa? Takut nak ngaku. Maka dari hari ini sampai mati tolong rasa. Aku hamba. Bukan pakai otak saja. Pakai otak tanggal. Kalau tak solat dosa. Faham? Oh, faham. Tahu. Okay, tapi belum rasa. Sebab itu lepas solat pun tak rasa bahagia. Apa hal tu? Jangan bising-bising ni. Ngamuk lepas solat. Kerana tak rasa Allah dekat. Tolong rasa. Tolong ingat sampai mati. Rasakan anda isteri. Kalau ngajak dating pergi tak? Tak pergi. Saya isteri orang. Ish. Betul ke tak? Tapi kalau kata tak boleh, saya hamba Allah. Tak boleh ngumpat. Contoh. Jarang berlaku. Lepas ini buat. Itu saya cerita orang. Boleh tak? Nanti korang dia kecil hati pula. Lantak dia kecil hati. Ni cerita ni tak ada untungnya. Tak payahlah cerita. Supermarket ada offer lah. Ada lelong lah. Ada apa. Tak payah. Beli pergi pasar. Beli tak barat. Dah tak payah tengok semua. Kita tolong rasakan Allah bersama kita 24 jam. Tu habis cerita pasal cinta Allah. Kita nak jumpa cinta Rasulullah. Rapat-rapat kita dengan Rasulullah. Tadi kita kata kita rapat sebab kita selawat. Betul? Selawat artinya memuji. Betul? Orang yang kita puji itu kita kenal tu tak? Kita rindu ke tak? Sebab itu selawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sampai mati-mati habis anak tekak keluar. Oh. Tapi tak rasa aku ni pengikut Rasulullah. Aku tak pernah rasa aku ni bohong ke tak bohong. Bohong normal-normal je muka bohong. Ramai ni. Tapi tak pernah bohong ke tangan. Betul? Tapi kita ngaku tak kita Muhammad Rasulullah. Kita Muhammad Rasulullah. Pengikut
Allah utuskan Rasulullah untuk kita, tapi kita tak rasa. Rasulullah kata apa? Ya Allah. Rasulullah bercakap dengan sahabat, aku rindu mereka. Aku rindu mereka. Sahabat kata, siapa lagi yang kamu rindu ya Rasulullah? Kami ni ada keliling kamu semua ni. Kenapa pula rindu lagi? Okay. Kami sentiasa bersama denganmu. Aku rindu mereka. Mereka tu siapa? Mereka yang tak jumpa aku. Kamu ni rindu dengan aku sebab kamu jumpa. Seorang sahabat datang lepas Zuhur balik Asar. Sebelum Asar dah jumpa Rasulullah. Kenapa datang? Aku rindu denganmu ya Allah. Ya Rasulullah. Kalau kamu mati besok, aku takut tak dapat tengok kamu lagi. Sebab kamu mesti duduk syurga Firdaus. Aku mesti duduk syurga yang bawah-bawah. Tapi kita nak syurga mana? Syurga Firdaus tu untuk Nabi-Nabi. Dah baik macam Nabi belum? Contoh. Ni tolong ambil kira lah. Yang penting masuk syurga. Itu je doa dengan Allah. Tak kira syurga mana. Yang penting syurga. Ini kekuatan. Jadi sekali lagi kita nak bangun, kita nak semak diri kita. Kita nak semak diri kita sejauh mana kita benar-benar cinta. Tolong, saya ni tak ada jam. Orang miskin. 11. Lagi 11 minit. Okay, minta maaf. Kita pukul 10. Okey. Apa pendek benar masanya? Okey. Okey, sikit lagi. Imam Nawawi kata apa? Kalau kamu benar-benar mencintai Rasulullah, mesti ada 3 cinta pada Rasulullah. 3 jenis cinta. 3 jenis cinta, bukan satu. Selawat tu satu. Selawat tu satu jadi daripada proses cinta. Sebab kita memuliakan. Betul? Kita rasa bahagia dapat memuliakan, menyebut, memuji. Imam Nawawi kata, kalau kamu nak uji kamu cinta Rasulullah ke tidak, pertama kamu mencintai Rasulullah sebagaimana kamu mencintai mak ayah kamu. Apa yang kita buat kat mak ayah? Kita menghormatinya, kita membanggakannya, kita meninggikannya, kita memuliakannya. Betul? Ini cinta nombor 1 yang mesti ada pada Rasulullah. Rasulullah mesti jadi tinggi, jadi paling mulia, paling kita agungkan, paling kita ikut sunnahnya, paling kita ikut perangainya, paling kita faham hadisnya. Baru kita rasa kita memuliakan Rasulullah. Minta maaf sekejap ya. Sebab pagi-pagi dah nyanyi. Sebab masih ada jabatan yang hendakkan online. Okey, jelas? Cinta kita dengan Rasulullah mesti seperti mana kita mencintai orang tua kita. Kita letak orang tua kita nombor 1. Kita letak orang tua kita paling kita hormati. Kita letak orang tua kita bagi semua keperluan. Betul? Kita sayang mak ayah kita walaupun dia sudah berangkat. Betul? Itu cinta yang pertama yang harus ada pada kita untuk Rasulullah, memuliakan. Sebab itu siapa yang mendengar selawat tidak. Siapa yang mendengar Nabi disebut, nama Nabi disebut, tapi tidak berselawat, dia sedang berjalan menuju neraka. Besar peranannya ingat Rasulullah. Betul? Sebab kita muliakan dia. Orang sebut tak cantik je, kau lempang kan. Artinya kita perjuangkan. Kita ke negara lain hina Nabi, macam-macam. Tunjuk perasaan. Orang Malaysia tenteram je. Tak buat apa. Orang lukis gambar macam-macam. Orang cakap apa macam-macam kat Rasulullah. Orang Malaysia tak cakap apa. Cinta tak tu? Letih. Anak kita lagi tak cinta. Sebab kita pun tak kisah. Maka sekali lagi tolong bangun. Kalau benar-benar cinta Rasulullah, bukan main sebut, bukan selawat saja. Kedua, kita kata, Imam Nawawi kata apa? Cinta kamu, kalau kamu cinta Rasulullah, cinta kamu sebagaimana kamu cinta kepada anak-anak kamu. Sayang anak nyamuk tak boleh gigit, betul tak? Sayangnya ya Rabbi,
Cepat je berjaga, betul? Sayang kita, cinta kita dengan Rasulullah, macam mana kita cinta anak kita. Anak lambat balik kita rindu, anak susah sakit kita susah hati, betul? Artinya kita jaga tip top. Kita tak makan, anak makan, betul? Anak pakai baju baru, kita pakai baju buruk, tak apa, mak buruk, tak apa, dah tua. Okay? Kalau pergi mana-mana ingat nak beli baju kita ke baju anak? Ya Allah, baju anak. Udah ada cucu. Pergi mana-mana ingat nak beli baju siapa? Cucu, ya Rabbi. Tak ada juga sendiri. Tak keburuk perangai. Betul? Maka cinta Rasulullah. Cinta dengan Rasulullah mesti ada dalam diri kita sebagaimana kita sayang cinta dengan anak sendiri. Itu cinta yang kedua. Kalau kita cinta Rasulullah. Ini kena semak dalam diri. Aku ada tak cinta tu? Aku sayang anak aku, sayang Rasulullah. Ni nak kena tanya. Ketiga. Cinta kita pada sahabat. Cinta kata kita pada jemaah. Cinta kita pada karya. Okay? Maka ketiga cinta ini tergabung kalau kita benar-benar cinta dengan Rasulullah. Kalau tidak, apa yang kita cakap cinta adalah dusta. Kalau tak ada ni, tiga ni. Itu ikut Imam Nawawi. Jadi kalau kita kata kita nak bermujahadah, kita nak uzlah, kita nak menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah dan Rasulullah, maka proses ini mesti berlaku. Proses ini mesti berjalan. Mesti ada. Sebab itu disebut Rasulullah. Kalau orang sebut nama anak kita macam mana? Tadi kita nampak anak awak dekat supermarket. Ya ke? Betul ke tak? Tapi saya nampak suami awak jalan dengan orang lain. Sebab cinta kita dengan suami dan daripada cinta dengan Rasulullah jauh-jauh. Jauh bezanya. Sebab itu Nabi kata, kalau dia orang beriman tapi tak cinta dengan aku, okay, aku mesti, wahai orang beriman, kalau kamu cinta aku mesti jadi yang cinta yang teratas. Cinta nombor satu. Cinta tertinggi mesti pertamanya pada Rasulullah. Bukan pada anak, bukan pada mak, bukan pada suami. Okay. Kalau saya tanya puan, siapa yang orang yang paling puan cinta puan? Yang puan paling sayang di hati siapa? Tembak je lah. Suami. Ini kita kata hilang Rasulullah. Bila cinta tertinggi kita pada Rasulullah tak ada, maknanya kita cinta dunia dan isinya. Tak jumpa namanya Rasulullah. Kita nak jumpa Rasulullah tak? Oh, nak semua. Tapi Rasulullah tak ada di hati. Mampu tak tidak jumpa? Tak jumpa weh. Jangan main-main. Jadi kalau di hati puan ada suami, minta maaf lah. Tak jumpa Telaga Kausar. Tak jumpa. Tidak beriman. Oh, jangan main-main weh. Okey, sebab itu kata Nabi kata apa? Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak beriman seseorang. Ini Nabi cakap, bukan Umi cakap, okey? Tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku menjadi orang paling, faham? Jadi orang paling dicintai. Kadang-kadang dalam hati kita ada suami, ada mak, ada anak, ada cucu, ada cicit. Kosong. Tidak beriman. Artinya sia-sia ibadah. Ini kita paling takut sangat. Ini Nabi sebut sendiri ni. Okay? Tidak beriman orang yang tidak menjadikan aku paling dicintai. Okay, teman diulang lagi katalah kalau kita kata Anas radhiyallahu anhu disebut bahawa Rasulullah pernah bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku menjadi orang yang paling dicintai daripada ibu bapa kamu, daripada anak-anak kamu dan daripada seluruh umat manusia. Ini yang kita tak ada. Yang akhirnya Rasulullah tak lekat pun di hati kita. Perangai Rasulullah tak ada pun dalam diri kita. Sebab kita cinta dunia dan isinya. Siapa yang cinta je pertama pada dunia dan isi. Bila mereka kata dunia dan isi, maknanya anak lah, isteri lah, suami lah, apa, datuk, nenek. Yang dekat dengan kita dulu, betul? Tapi kalau kita kata kita orang beriman. Tadi kata hamba Allah, betul? Hamba Allah beriman ke tak? Beriman lah, betul? Jadi orang beriman tetapi Nabi tak ada dalam dirinya. Nabi tak ada dalam hatinya.
Nabi bukan yang paling dicintainya. Sebab itu kita kata akhirnya dikatakan oleh Rasulullah tidak beriman kalau yang kamu sayang ibu bapa kamu, anak kamu, keluarga kamu, perniagaan kamu. Boleh nampak? Ini kekuatan-kekuatan. Sebab itu Rasulullah Sayyidina Umar, padahal orang paling dekat dengan Rasulullah, betul? Orang yang paling tawadung, orang yang paling fotokopi 101% apa yang Rasulullah buat. Satu hari Rasulullah pegang tangan Umar. Umar kata, ya Rasulullah, kamulah orang yang paling aku cinta selepas keluarga dan harta aku. Kecuali diri aku. Boleh nampak? Apa Nabi kata? Tak sempurna iman kamu, ya Umar. Kalau Umar punya iman tak sempurna, kita kok mana lah kok? Boleh faham? Akhirnya Umar kata apa? Aku ulang balik. Aku cinta dengan kamu ya Rasulullah lebih daripada anak isteri aku, harta aku dan diri aku. Nampak tak? Aku cinta dengan kamu lebih daripada diri aku, harta aku, adik-beradik, anak beranak aku. Baru sempurna iman kamu ya Umar. Tadi kita kata tidak beriman. Hati-hati wak. Boleh? Jelas takat ini? Jelas ke tak jelas? Maka tolong ingat 3 cinta tadi. Pertama rasa bila sebut nama Rasulullah, ya Allah. Macam orang sebut nama mak kita. Okay. Kita sayang mak kita kan? Walaupun dah meninggal sayang juga. Ini kita tak jumpa Rasulullah. Tapi Rasulullah dah rindu kita dah. Aku rindu mereka yang tak pernah jumpa aku tapi ikut syariat aku. Ikut syariat yang aku bawa. Ikut peraturan hidup yang aku bawa. Ikut Quran yang aku bawa. Ikut hadis yang aku bawa. Ikut perangai yang aku tunjuk. Baru selawat. Baru selawatnya betul untuk orang yang kita cinta. Boleh? Jelas takat ini? Boleh faham? Semak balik. Aku ni beriman ke tak? Aku ni Allah terima tak ibadahnya. Sebab itu 2 kalimah syahadah tu sangat mahal. Sebab ini yang membukti. Kalau kamu cinta Rasulullah, kamu kata Muhammad Rasulullah, maknanya apa? Di hati kamu mesti ada Rasulullah nombor 1. Rasulullah kata okey. Rasulullah kata no. Allah kata okey. Allah kata no. Itu baru hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Boleh setakat ini? Keberapa? Minta nak ambil banyak masa. Ya Allah, 11. Okey, ada soalan setakat ini? Kita 10 sampai 11. Dah lebih 13 minit. Ada soalan? Jadi kalau kita nak bermujahadah, artinya nak lebih dekat dengan Allah. Nak jadi orang yang berasa, pertama, aku dilihat Allah. Kedua, aku berjalan dengan Allah. Ketiga, aku bekerja di tengok Allah. Dan keempat, aku selesaikan tugas aku dan serahkan kepada Allah. Boleh? Kalau yang sapu sampah, dia sapu sampah kerana Allah. Allah tengok aku ikhlas ke sapu ke tak. Boleh nampak? Ya, aku menyapu ni bersama Allah. Kalau dah azan, berhentilah nyapu. Sebab azan maknanya menyapu bersama Allah. Dan akhir sekali, aku ditengok Allah. Sampahnya buang kat mana? Buang kat longkang ke? Buang kat tong ke? Tak buang ke? Biar situ je ke? Boleh nampak? Artinya dalam semua gerak kita, kita akan bersama Allah dan Rasulullah. Tadi tak sempat muka masam tu. Subhanallah. Kalau subhanallah, sebut apa pun. Boleh faham? Baru kalau sudah ada Allah di dalam, subhanallahnya sedar. Lega, ringan. Kalau sudah ada Rasulullah di hati, selawatnya bahagia, jujurnya bahagia. Jangan jujur sangat. Jangan baik sangat. Betul ke tidak? Jangan teguh tekang sangat. Itu perangai Nabi. Yang paling jujur, yang paling bertanggung jawab, paling amanah. Betul? Kita dok.
Jadi sekali lagi kita nak bangun balik. Ini dia dah ujung-ujung kita bulan depan dah jadi bulan lain. Betul? Maka ini bulan Rabiul Awal tolong tekohkan. Kukuh sekukuh-kukuhnya. Aku cinta Rasulullah. Ya Allah, temukan aku dengan Rasulullah. Ya Allah, aku nak jumpa Telaga Kausar Rasulullah. Bukan selawat kosong. Selawat kita kosong. Faham kosong? Yang kata Umi pula anti selawat pula untuk viral pula kan. Kita nak selawat pada, kita nak memuja orang yang kita sayang. Tapi sayang belum ada. Jadi selawatnya kosong. Sebab itu doa dulu. InsyaAllah, aku ngaku Nabi Muhammad pesuruhmu ya Allah. Aku nak jumpa Rasulullah ya Allah. Bagi perangai aku jadi perangai Rasulullah ya Allah. Aku nak jujur macam Rasulullah ya Allah. Aku nak amanah macam Rasulullah ya Allah. Tak payah bahasa Arab, bahasa Melayu je Allah faham. Aku nak baik macam Rasulullah ya Allah. Aku nak pemurah macam Rasulullah ya Allah. Nangislah dengan Allah bila lepas solat. Nangislah di mana-mana pun bila menyebut nama Rasulullah. Boleh? Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan hari ini akan membantu kita merasa selawatnya diisi. Jangan selawatnya kosong, zikirnya diisi. Subhanallah. Maha suci Allah. Sucikan aku ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Kan lain rasanya. Kan seronok rasanya. Dan akhirnya lega. Sebab bila selawat kami ingat Allah, kamu menyebut nama Allah, Allah bantu kamu 24 jam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.